السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Bermula mereka mengerjakan amal saleh
daripada laki-laki atau perempuan, dan ia beriman, maka sesungguh hidup akan dia akan sebagai hidup yang baik. Janji Allah dalam ayat yang kita belajar hari ini, sesiapa sahaja, sama ada laki-laki atau perempuan, tidak ada beza. Ada dalam hal-hal yang tertentu Allah lebihkan orang perempuan. Contohnya di dalam berpakaian, orang perempuan dilebihkan dalam hal berpakaian. Pakaian emas yang mahal-mahal, orang laki-laki tak boleh pakai, haram. Tapi orang perempuan boleh pakai emas, dan menjadi perhiasan yang membanggakan orang perempuan. Begitu juga dalam soal berpakaian sutera. Orang laki-laki haram pakai sutera, adapun orang perempuan dibolehkan pakai sutera. Ada hal-hal yang lain dilebihkan orang laki-laki. Dalam soal pembahagian harta pusaka, orang laki-laki mendapat 2 bahagian, orang perempuan mendapat 1 bahagian. Yang inilah dikatakan adil. Adil itu bukan sama banyak. Adil itu bukan sama. Yang Melayu terjemah adil itu sama. Adil meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Kain sutera yang halus-halus, yang lembut-lembut, tidak sesuai bagi laki-laki yang biasa sikap dia kasar. Tak sesuai. Begitu juga perhiasan-perhiasan yang cantik dan indah, hanya sesuai kepada orang perempuan. Itu adil. Adil. Yang Melayu sebut adil itu sama. Adil bukan sama. Adil meletakkan suatu kena pada tempat dia. Begitu juga dalam pembahagian harta pusaka, tak sama tapi adil. Orang perempuan dapat 1 bahagian, orang laki-laki dapat 2 bahagian. Kerana bila dia terima harta pusaka, maknanya bapak dia meninggal. Biasanya bila bapak dia meninggal, orang perempuan ni serba lemah. Sebab itu dia perlu kepada wali. Dulu bapaklah jaga dia. Bila dia kahwin, dia ada suami jaga dia. Bila suami dia mati ataupun diceraikan oleh suami dia, dia balik kepada bapak dia. Jadi bapak dia mati, jadi dia balik kepada siapa? Wanita perempuan ni balik kepada abang ataupun adik dia yang laki-laki. Bahkan mereka ni juga boleh menjadi wali. Wali ni apa dia? Pelindung. Jangan jadi orang laki-laki mengambil kesempatan pula. Nah, itu. Wali ni makna dialah melindungi. Dialah yang jaga, dialah melindung. Gitu. Soal sikap orang tu macam-macam. Dia makan harta pusaka, dia 2 bahagian, dia tak buli pun kat kakak dia, kat adik dia. Itu bukan Islam punya hal, itu dia punya perangai. Dan kita salahkan Islam. Allah Ta'ala dah letak kena dah. Nah, dia tak peduli kepada apa semua tu. Ingat, kita orang laki-laki syarat benar ambil 2 bahagian. 1 bahagian kita sebagai anak, 1 bahagian lagi ambil sebagai pengganti bapa. Kalau apa-apa hal, kita lah akan jaga adik ataupun kakak kita yang perempuan. Itu nama adil. Walaupun tak sama, adil. Macam kita beli baju raya ke anak kita, anak laki-laki bagi baju Melayu lah, syuk Melayu. Anak perempuan bagi baju kurung. Adil lah tu, walaupun tak sama, adil. Sebab sesuai laki-laki baju Melayu, perempuan baju kurung. Ada kata tak, kita nak bagi adil semua. Tahun ni laki-laki ke perempuan pakai baju kurung belaka. Tu bengong nama dia tu, bukan adil, bodoh. Nah, tahun depan pula nak bagi adil semua laki-laki ke perempuan pakai syuk Melayu. Orang kata apa? Bapak ni adil ke bodoh? Bodoh, tu nama dia. Itu. Adil tu bukan makna sama. Adil tu makna kena letak sesuatu kena pada tempat dia. Tu adil. Itu adil, kena pada tempat dia. Jadi Islam, laki-laki ke perempuan ke, hakikatnya sama pada Allah Ta'ala. Dalilnya sama, mana dia? Man amila salihan min zakarin aw unsa. Siapa-siapa lakukan amal soleh, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Bila dia buat amal soleh, laki-laki sembahyang, pahala banyak.
Perempuan sembahyang pahala banyak. Bukan orang laki-laki pahala banyak, orang perempuan pahala sikit. Tidak. Siapa rajin, dia dapat pahala banyak. Tak kira laki-laki ataupun perempuan. Orang laki-laki bersedekah, dapat pahala yang dijanjikan oleh Allah. Banyak mana. Orang perempuan bersedekah pun dapat pahala seperti yang dijanjikan oleh Allah. Orang perempuan berpuasa, orang laki-laki berpuasa, seperti mana pahala dijanjikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala kurniakan pahala seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perbezaan. Itu. Tak ada perbezaan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala kurniakan seperti mana dijanjikan oleh Allah. Itu. Penuh rekut perempuan ni. Depa bagi masuk, depa tak suka dalam. Aduk kok luar sama lah. Esok kok depa tak pergi mengaji pula. Yang rapat-rapat sangat. Depan ni ada ruang belah tepi sana. Yang jaga pintu tu kena tengok sama penuh ke tak. Itu laki-laki boleh masuk dalam lagi. Ada ruang lagi. Saya ingat muslimat dah cukup. Atas boleh naik ataupun di bahagian koridor. Itu. Nampak sesak di belakang tu. Ni ada ni orang duk main cek ni, depa pakai baju biasa je. Esok depa tak bagi kita mengaji, kacau lah pula. Itu. Suhu ambil, nama ambil, tapi kena tengoklah kalau dah pernah dah naik tingkat atas kosong banyak lagi. Dalam tu dah lah, tak masuk dah. Baik. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bermula mereka yang mengerjakan amal soleh daripada laki-laki atau perempuan. Tak kira lah laki-laki atau perempuan, bagi mereka yang mengerjakan amal soleh, Allah Ta'ala bagi apa? Wa huwa mu'minun. Padahal mereka itu beriman. Melakukan amal soleh padahal mereka itu beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sesungguh kami akan hidup akan dia akan sebagai hidup yang baik. Janji Allah. Sesiapa yang melakukan amal soleh, apa dia amal soleh? Dia buat yang wajib, dia buat yang sunat-sunat, tu soleh. Tak Melayu panggil apa dia? Lebay. Siapa-siapa jadi lebay? Lebay lah biasa. Kalau nama tu lebay, duk semayang hak wajib je, sunat belah balik, tu bukan lebay terang mana. Macam kita tu lah. Puasa Ramadan je, puasa-puasa sunat tobat tak buat. Tu bukan lebay terang mana. Nak jadi amal soleh ni, nak jadi orang soleh ni, dia buat yang wajib, yang sunat-sunat pun dia buat. Dia buat amal-amal yang baik, dia buat. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu dengan cara wa huwa mu'min, padahal dia beriman. Pasal apa sebut lagu tu? Ada orang yang melakukan amal soleh tapi tak beriman. Ada. Dia buat amal soleh tapi tak beriman. Ramai orang kafir-kafir dia suka sedekah. Dia suka buat kenuri, dia suka jamu orang. Itu amal soleh. Tapi dia kafir, dia tak beriman. Ada orang kafir dia buat NGO yang bantu kehidupan haiwan, jaga kebersihan, jaga sumber alam dan sebagainya. Itu amal soleh, tapi dia tak beriman. Dia buat yayasan-yayasan untuk membantu warga emas, ataupun dia buat rumah-rumah anak yatim, dia bantu anak yatim, sedangkan dia tak beriman. Dia masuk dah ayat ni dak, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Tu syarat dia. Dengan syarat kamu kena beriman. Kalau kamu tak beriman, tak dapatlah seperti mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu buat amal baik, kamu buat amal baik, kamu sedekah, kamu tolong orang, kamu bantu orang, tapi kamu tak beriman. Iman tu penting. Jadi kalau dia beramal soleh, sama ada laki-laki atau perempuan, padahal dia beriman, Allah janjikan sesungguhnya kami hidup dia akan hidup yang baik, kehidupan yang baik. Cuba kita cek. Kadang-kadang kita tak bahagia hidup. Ada rumah tapi hidup kita tak bahagia. Ada kenderaan tapi kita tak bahagia.
Bahkan kadang rumah sewa, berpuluh-puluh rumah sewa, tiap-tiap bulan pun beribu-ribu dapat. Duit banyak tapi tak bahagia. Pasal apa? Pasal apa kita tak bahagia? Mungkin kita tak melakukan amal soleh dengan betul. Kalau kata tak beriman, insya-Allah kita ni orang beriman. Kita ni orang beriman. Tapi amal soleh kita, amal soleh tak ada. Yang inilah yang perlu kita nasihat untuk dapat kebahagiaan yang sejati seperti mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah melakukan amal soleh. Baru Allah janji hidup di dunia ni baik. Hidup di dunia ni bahagia, tenteram, aman. Berbagai-bagai ulama mentafsirkan makna tayyibah. Hayatan tayyibah, hidup yang bahagia ni. Ketenangan, aman, khusyuk, seronok beribadat, bahagia dengan anak-anak. Seronoklah hidup atas dunia ni. Tentuan hidup di dunia juga kita kena seronok. Hidup di dunia juga kena bahagia. Jadi yang kita semayang, puasa, beribadat, sedekah, derma, infak, baca Quran, zikir tu apa dia? Kita nak hayatan tayyibah. Hidup kita ni bahagia. Bukan kita sekadar untuk hidup di akhirat bahagia. Ya, tak dinafikan semua orang nak di akhirat ni bahagia. Kita boleh, kalau boleh, sisa-sisa hidup kita yang sebentar hidup di dunia ni, kita nak bahagia. Sebab tu kita pergi semayang. Bukan sekadar kita semayang berjemaah. Ni kita main mengaji. Walaupun baru ni kita tak boleh mengaji lama, tentu kita rasa berbeza. Budak-budak saya tanya saya, dia tahu Ustaz tak rindu kan nak mengajak? Tak rindu kan nak mengajak? Saya jawab, saya tak rindu tahu mana. Dah mengajak lama, puluh-puluh tahun dah. Allah Ta'ala bagi cuti. Lepas tu tapi Ustaz takut kata. Saya takut. Itu. Lepas tu Ustaz takut apa? Saya kata takut Ustaz jadi jahat. Takut jadi jahat. Pasal apa? Kita tinggal majlis ilmu. Kita tinggal majlis ilmu, takut jadi jahat. Itu. Kalau kata rindu tu adalah juga rindu. Ni rindu muka hak tua orang mengaji ni lah. Mempanggil rindu tu ada juga. Tapi kalau kata tu tak, itu takut jadi jahat. Jiwa kita tak baik, mulut kita bercakap banyak, hati kita rasa seronok duduk saja, rasa malas buat ibadat, rasa tak tersusun jadual-jadual ibadat kita. Takut jadi lagu tu. Gitu. Kita pun sepatutnya gitulah. Rindu tak majlis mengaji ni. Ada juga rindu. Tapi yang paling takut kita juga jadi jahat. Jahat ni tak semestinya pergi mencuri, merompok, rogoh orang gitu. Itu satu jenis jahat. Jiwa kita jahat. Kita jauh dengan Allah Ta'ala. Hati kita rasa liar. Dulu-dulu rajin baca Quran rasa kurang. Dulu rajin bangun tahajud lah rasa malas. Rasa seronok duduk saja. Macam semain Jumaat lah. Rindu kat semain Jumaat ni. Allah kalau dengar kata tulis kau baru ni. Ada jenis tulis dalam Facebook, tulis Twitter, ada tulis apa Instagram sebagainya. Betapa rindunya masjid hari Jumaat ni. Tak tahulah nak jadi apa. Kalau jenis apa semua. Ni dah buka masjid tak tahu mana pun. Sebenarnya tak pergi semain Jumaat ni, kalau ikut nafsu kita ni, sukalah duduk saja. Sampai tak tahu hari apa. Saya baru ni tak tahu hari apa, tak tahu. Bertanya orang hari ni hari apa. Sebab dulu hari Jumaat ingat nak pergi semain Jumaat. Hari Sabtu ingat nak mengajar Sabtu. Lah ni Jumaat pun tak pergi, Sabtu pun tak mengajar. Tak tahu hari. Hari pun tak tahu. Gitu. Dulu ingat nak pergi kebun kat nak pergi mana, start kereta hari Jumaat tak kita ada balik. Lepi nak main dengan lembu sampai tengah hari tak main Jumaat ke apa ke, peduli apa. Dah tak semain Jumaat. Tak semain Jumaat tu cerita. Rindu tak semain Jumaat. Bila kita sebut kata kita ni rindu semain Jumaat, alhamdulillah. Kita ni orang dapat kelazatan amal ibadah. Tapi kadang-kadang kita cerita tentang kebaikan kita yang sangat. Peringkat kita ni mungkin peringkat saya juga, rindu tu ada tapi sikit. Biar kita mengaku jelas. Yang paling
bimbang dalam hati kita, takut kita jadi jahat. Jahat apa dia? Jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu takut. Jadi bila kita jauh dengan Allah Taala, kita tak dapat hayatan thayyibah, hidup yang baik. Tak tenang. Hidup tak tenteram. Rasa tak kena, rasa serba salah, rasa tak tahu nak cerita. Kita takut benda tu ada kat kita. Pasal apa? Amal soleh kita dah makin kurang. Bukan makin meningkat dah makin kurang. Dulu ngaji kurang mengaji. Dah kurang dah. Depa kata duduk rumah tahan baca Quran, bohong Baca leno. Kerja duk hidam nu. Apa dia ni? Respi kerja duk masak makan. Itu cerita dia. Jadi takut kita ni jadi jahat. Jadi jahat. Bila kita jadi jahat macam saya katalah, kita lebih tahu apa kejahatan diri kita sendiri. Kita jauh dengan Allah Ta'ala jahat. Semayang tak khusyuk jahat. Banyak bercakap benda-benda merapu jahat. Lidah kita kurang berzikir jahat. Jadi kita tak dapat hayatan thayyibah, hidup yang baik. Hidup yang baik Allah janji ialah orang yang melakukan amal soleh dan dia beriman dengan Allah Ta'ala, Allah kurniakan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Mudah-mudahan kita dapat hidup yang baik. Masalah ada ulama tafsir maksa hidup yang baik ni bukan tak ada masalah. Itu. Bukan tak ada masalah hidup yang baik ni. Ada masalah yang kita hadapi. Masalah yang kita tempuhi ada. Kadang-kadang kita sedih, kita risau. Tetapi kita boleh hadapi dengan tenang. Itu hidup yang baik. Bukan kata aku nak hidup yang baik, tak mau apa, ada masalah dah. Masalah tetap mari selagi mana kita hidup. Masalah dengan jiran-jiran kadang-kadang. Masalah dengan adik-beradik kadang-kadang. Masalah dengan anak-anak. Masalah dengan kawan-kawan. Masalah dengan pekerja. Masalah dengan bos. Mana boleh lari daripada masalah. Tapi apa makna hayatan thayyibah, hidup yang baik ni? Kita boleh hadapi dengan cekap, dengan tenang, dengan tabah. Walaupun meleleh air mata kita, beratnya ujian yang menimpa kita, tapi kita hadapi dengan tabah. Itu pun hayatan thayyibah, hidup yang baik. Dia taklah jadi kelam kabut, kusuk, masai apa semua dah. Ini syarat pasal apa? Amal yang soleh. Hidup kita ni tuan-tuan bukan nak seronok semua. Ada kala kita lalui kehidupan yang susah. Tapi kalau sentiasa kita melakukan amal soleh, kalau yang baik kita bersyukur. Kalau kita tempuh sesuatu yang tidak baik, kita hadapi dengan tabah. Itu. Baik. Jadi buatlah amal soleh. Semayang campur semayang sunat, puasa campur puasa sunat, sedekah, zakat campur sedekah sunat. Ini yang kita dapat hayatan thayyibah, hidup yang baik. Baik. Wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan lagi kami balas akan mereka itu, akan pahala mereka itu dengan yang terlebih baik barang yang ada mereka itu berbuat amal kebajikan. Kami balas mereka itu. Bukan sekadar hidup dapat baik, hayatan thayyibah saja. Dan lagi kami balas akan mereka itu, akan pahala mereka itu dengan yang terlebih baik barang yang ada mereka itu berbuat amal kebajikan. Allah balas. Amal kebajikan yang kamu buat, Allah Subhanahu Wa Taala balas kepada mereka itu berlipat-lipat kali ganda. Dengan amal yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Bukan amal yang kita buat tu Allah Ta'ala balas sama. Tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala balas lebih daripada apa yang kita kerjakan. Itu janji Allah. Habis. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila engkau hendak baca Quran, maka minta berlindung oleh kamu dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Jadi yang bila kita nak baca Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim,
Ataupun kita nak baca potong-potongan ayat Al-Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini perintah daripada Allah. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Maka apabila engkau hendak baca Quran, maka minta berlindung oleh kamu dengan Allah daripada syaitan yang kenerjam. Arti baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal apa kita nak baca Quran? Kena minta lindung daripada syaitan. Minta lindung daripada gangguan syaitan. Sedangkan kita nak baca ayat Al-Quran. Nak baca ayat Al-Quranul Karim, Allah perintahkan kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang derjam. Syaitan ni dia akan ganggu, termasuk kita nak baca Quran. Hatta kita nak baca Quran sendiri pun syaitan akan ganggu, syaitan akan kacau. Ganggu macam mana? Apa pun kita buat, kita kena khusyuk. Saya sebut selalu, kita kena tumpu baca. Tumpu apa yang kita baca. Kita semayang, kena tumpu bacaan-bacaan kita dalam semayang. Kita berdoa, kita kena tumpu baca-bacaan doa kita. Kadang-kadang dia baca doa, dia tumpu dengan patah perkataan-perkataan yang sedap-sedap itu saja. Itu nama tak khusyuk. Bila kita nak baca Quran, bagi orang yang mengaji ilmu tajwid, dia duk galik tumpu dengan ilmu tajwid dia. Itu baguslah, tumpu bacaan tu bagi betul, dengung dia, panjang pendek dia, apa semua, sehingga dia terlupa ayat apa yang dia baca, dan ayat ni menceritakan tentang apa, dan tak sampai pun ke hati dia. Jadi tak sampai matlamat. Baca dengan betul tu bagus. Tapi kalau duk tumpu tengok huruf ni, tengok makhraj ni, bila dia baca Quran gitu saja, tengok makhraj, tengok yang duk ajak pun lagu-lagu tu lah. Jaga huruf, jaga makhraj, jaga dengung, jaga idgham. Sehingga tak peduli apa makna dia. Tak peduli ayat ni menceritakan tentang apa. Tak peduli ayat ini mengingatkan kita tentang apa. Tak peduli. Kenapa? Kerana kita tumpu kepada huruf-huruf saja. Kita tumpu kepada dengung panjang pendek sahaja, sehingga kita tak tumpu apa yang Allah Ta'ala nak cerita. Bukan saya kata tumpu kepada bacaan dengung sabdu tu tak penting, tidak. Tapi kita kena pergi lagi ke satu peringkat yang lain, ialah rasa takut, rasa bimbang, rasa malu, rasa hina depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, nampak macam mana Ustaz? Kami ni bukan faham. Kami ni bukan mengaji bahasa Arab. Contohnya macam kita baca surah An-Nahliyah ni. Walaupun kita tak tahu, tapi bila kita sampai dengar ayat-ayat ni, kita teringat balik apa yang kita mengaji, cerita dalam ni. Sekurang-kurang antara tu. Walaupun kita tak tahu sepatah-sepatah, tapi kalau dengar sekali lalu, kita faham. Faham tak? Jadi kalau hati kita boleh tumpu tenang elok, kita boleh ingat. Kecuali kalau hati kita itu diganggu oleh syaitan. Diganggu oleh syaitan, akhirnya kita tak boleh. Bahkan orang yang bertaranum contohnya, dia duk kira macam mana nak sedapkan suara dia. Dia duk kira macam mana nak jaga lagu-lagu dia. Bagus, ini satu orang panggil seni Quran yang tak ada siapa pun boleh buat macam Quran. Dengan lagu-lagu dia yang hebat, suara-suara dia yang sedap. Tapi akhirnya tak tahu apa cerita Quran. Quran nak habaq apa? Ayat nak habaq apa? Yang menyebabkan dia baca Quran tidak khusyuk. Bahkan orang-orang yang baca Quran tidak khusyuk ini, kalau dia jadi imam, dapat dirasai oleh makmum. Makmum tu dapat rasa tu imam ni tak khusyuk. Bahkan kadang-kadang kita ikut di belakang orang yang baca tak tahu mana. Nak kata sedap pun tak sedap mana. Tapi kita rasa sedap semayang dengan dia, sujud sedap dengan. Kenapa? Tu imam yang semayang itu dia kurang daripada gangguan syaitan. Gangguan apa? Syaitan tak ganggu sangat di hati dia. Kenapa? Dia baca, hati dia tu penuh sehingga tidak ada ruang untuk syaitan masuk kacau. Jadi dia baca pun nikmat, orang duduk di belakang dia pun nikmat. Sebab tu bila kita semayang di Mekah,
Di Madinah kita duduk di belakang. Sama ada tu imam tu sedap ataupun tu imam tu tak sedap. Tu imam Mekah ni bukan sedap belaka. Kadang-kadang duduk di Madinah tu dengar tu imam Madinah tu imam masjid kita sedap dia baca. Nada, sedap baca dengan sengaunya, dengan apa semua. Tapi kita rasa nikmat kerana khusyuk yang ada pada dia. Hati dia tu penuh, duk tumpu cerita satu ayat pada satu ayat, satu ayat pada satu ayat. Sebab tu saya selalu sebut pada budak-budak yang hafal Quran. Jangan ingat mereka hafal Quran ni mereka sedap, mereka kemas, mereka hebat. Jadi orang di belakang tu tak tahu kalau dia baca salah. Dia berbeza dengan orang hafal dengan orang yang faham. Orang yang faham di belakang dia tak hafal surah tu tapi dia tahu tak imam tu baca salah. Kenapa? Cerita orang kafir baca orang yang beriman. Cerita neraka baca syurga. Takkan ayat Quran pergi jadi lagu tu. Nah, kadang-kadang dia bubuh. Dia bubuh silap. Oi, kita dengar apa gerung. Contoh na'udzubillah innal ladzina aminu wa amilus salat lahun azabun alim. Dia macam itu. Orang beriman dan beramal soleh bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Gila tu imam ni. Ngada. Dia bunyi sedap je. Hak belakang ni. Ni cerita bila orang faham. Itu walaupun dia tak hafal surah tu tapi dia tahu baca tak betul. Tak mungkin ayat Quran pi pusing kot tu. Bunyi sedap. Tu cerita dia. Sebab itulah bila kita baca Quran Allah Ta'ala sebut fa iza qara'tal Quran fas'iz billahi minasyaitanir rajim. Bila kamu baca Quran minta dilonglah dengan Allah daripada syaitan yang dikenajar. Ada juga yang baca nak menunjuk suara dia. Suara dia sedap, suara dia merdu. Itu termasuk gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Nak tunjuk dia ni baca sedap. Nak pendengarkan suara dia. Macam-macam lah gangguan syaitan. Jadi biarlah ayat yang kita baca itu sebagai penolong kita di akhirat nanti. Ayat Quran yang kita baca itu sebagai kawan kita dalam syurga. Jangan kita baca Al-Quran dalam masa yang sama diberi ruang untuk menipu kita. Sebab tu kita kena hidup hati kita. Mula sekali nak baca Quran tu kena faham. Masa kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa tu? Apa? Ingat dalam hati. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Janganlah syaitan ganggu aku nak baca Quran. Tu baca Quran. Tu cerita dia. Tu saya kata kita dengan Quran ni faham Quran ni ada dua jenis. Satu, kau nak faham Quran sebiji-sebiji. Satu ayat Al-Quran tu kita kena masuk pondok lah ataupun pergi sekolah agama mengaji Arab. Tapi tua-tua ni nak mengaji bahasa Arab ni pakai payah dah lah. Boleh mengaji je. Lama mati betul. Lepas tu kadang-kadang saya tengok juga orang pencen-pencen dia pergi masuk kelas-kelas nahwu saraf tu. Banyak pulung duk kena fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Duk i'rab la daraba darabu darabat qatala qatalu qatalat. Nak kena isim fi'il huruf. Nak kena fi'il pula, nak kena isim pula panjang dak hafal satu balik rumah hafal, balik rumah hafal. Makan masa betul tahu. Gitu. Baiklah nak reti mati. Saya rasa yang ini kurang sesuai untuk orang tua. Walaupun mengaji, sebab mengaji ni kita kena pilih juga. Kurang sesuai. Kerana mas kita pun dah pencen. Dah dulu pun tak ada mengaji. Kalau kita nak pergi mengaji satu kalimah. Ngaji nahwu sorak ni tentu tua pun tak faham. Tak faham. Muda-muda pun kita budak-budak pondok pun mengaji kadang tak faham lagi. Bila kita tua nak masuk. Jadi lebih baiklah kita hak tua-tua ni terus masuk kelas tafsir begini terus. Walaupun kita tak faham sebiji-sebiji tapi kita tengok ayat ni kita tahu apa cerita ayat ni. Kalau kita nak campur-campur mengaji yang nu baiklah. Tapi kalau kita tumpu nak faham terus dengan menyanjih nusarak tu takut kita tak ada masa. Dia menyebabkan sampai bila pun kita tak ada mengaji Quran sampai habis. Kita kena kenal kita siapa. Lepas tu mengaji itu sesuai ataupun tidak sesuai dengan kita. Itu cerita dia. Jadi kalau budak-budak muda ataupun kita pun dah ada asas dah apa semua. Yang penting biarlah kita sekali paling sekurang-kurang seumur hidup kita ni khatam tafsir Quran.
Nak khatam tafsir Quran ngaji seminggu sekali begini pun kadang 20 tahun tak habis lagi. Tambahlah kita ada Erak satu-satu. Itu cerita dia. Tapi bukan kata benda tu tak bagus. Bagus. Tapi kena ukur dengan kita lah. Kalau kita di jenis benak, jenis payah apa semua tu, susah lah. Pergi tengok jenis dia. Baik. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau hendak baca Quran, maka minta berlindung oleh kamu dengan Allah daripada syaitan yang kenerjang. Itu. Apabila tolong Ustaz tu belakang tu, ada jaga kaunter tu, terus habaq yang duk tembak. Habaq tak belakang? Habaq lah. Takut apa? Saya suruh. Saya duk nampak. Depa kedengar. Jaga orang depa menyimbang. Mengarut. Innama sultanuhu 'ala alladhina tawallaw. Innama sultanuhu 'ala alladhina tawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Lakau Saya kau boleh tengok orang sembang kacau saya. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahawasanya syaitan itu tiada baginya kekerasan atas segala orang yang beriman dan orang yang atas Tuhan mereka itu berserah sekaliannya. Ini kelemahan syaitan. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu. Bahawasanya syaitan itu tiada kekerasan. Apa kekerasan? Kuasa atas orang yang beriman. Syaitan itu tidak ada kuasa di atas orang yang beriman. Itu kena ingat. Syaitan dia tidak ada kuasa. Lagi tidak ada kuasa apa dia? Atas wa ala rabbihim yatawakkalun. Di atas Tuhan mereka itu mereka bertawakal. Syaitan tidak boleh lakukan apa-apa pada orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Syaitan tak boleh kacau. Jadi lala ni duk takut ke hantu, ganggu hantu syaitan, ganggu hantu. Hang beriman ke tak? Hang bertawakal ke tak? Allah sebut syaitan ini tidak boleh ganggu, tidak boleh kacau. Pertama, orang yang beriman dan dia bertawakal kepada Allah. Dia berpegang teguh pada Allah, berserah bulat-bulat pada Allah. Syaitan tak boleh kacau. Dan syaitan tak boleh ganggu pada orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Tak boleh kacau dan tak boleh ganggu. Ingat. Itu. Jadi kadang-kadang duk takut. Dia rajin semayang. Bila tanya pada Allah Ta'ala, bila tanya dia bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi duk takut kat hantu. Sak hantu nu kacau, sak hantu ni kacau, sak ni yang kacau apa semua. Allah sebut bahawasanya syaitan di atas orang yang beriman dan orang yang bertawakal tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Sebab itu kita kena berpegang teguh dengan ayat ni. Duk takut apa? Sak-sak kena gigit tamu, kena gigit tami. Takut hang ni tak kemah ikut iman kamu. Tawakal kamu tak kemah kau. Banyaklah tamu musim-musim PKP ni baru ni Allah. Kawan ni kena pergi kan ni kena kacau duk telefon kat saya nak mai aku ni bukannya reti nak berubat. Berubat sendirilah. Kadang-kadang kita pergi kat Tobomo pun dia baca ayat kursi, kita pun ingat ayat kursi. Dia baca la anzalna, kita pun ingat. Dia baca 3 qul, kita pun ingat. Saya kata baca sendiri. Baca sendiri tak payah pun. Syaitan tidak ada kuasa untuk kacau orang beriman dan bertawakal. Kecuali kalau kita ni kurang beriman, kurang tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang masalahnya bila dah kena gangguan syaitan, bau kaluk nak baca doa ni, bau kaluk nak wirid ni, bau kaluk ketika tidur nak baca ayat ni, semasa duk sihat lupa, itu memang syaitan masuk lah. Tapi kalau kita ni sentiasa berpegang elok, beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syaitan tak boleh ganggu. Ingat tak? Syaitan tak boleh kacau dan syaitan tak boleh ganggu. Itu ingat. Pegangnya ni. Allah sebut
innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahawasanya syaitan itu tiada baginya kekerasan atas segala orang yang beriman dan orang yang atas Tuhan mereka itu berserah. Erti syaitan tidak upaya tipu orang mukmin dan orang yang berserah pada Allah Ta'ala, kerana tiada boleh langkah suruh dan tegah Allah. Syaitan tak boleh langkah kecuali kalau kita lalai. Saat kita lalai itulah syaitan kacau. Kadang-kadang kata rumah ni tentu rezeki. Allah Ta'ala bagi tempat kita berlindung. Saya selalu sebut rumah ni rezeki. Dulu-dulu kita lahir dulu, rumah pun tak ada. Kita tumpah rumah mak bapak. Kita pun tak tahu di mana rezeki rumah kita. Hari ni alhamdulillah, walaupun rumah tak secantik rumah orang lain, tapi itu rezeki kita Allah bagi. Ada bilik tidur, ada sikit ruang tamu, ada dapur, ada apa. Kita kena bersyukur dengan nikmat rumah yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Oh, kita pula buat hal rumah ni ada orang menumpang. Rumah ni ada tok nenek duduk. Malam-malam duk nampak dia lalu sana lalu sini. Kita duk buat kacau. Tu menyebabkan hidup kita tak tenteram. Cuba kita jadi orang bersyukur. Inilah rezeki yang Allah anugerahkan kepadaku. Walaupun rumah aku ni tak macam istana, tara ni pun ini rezeki dengan penuh bersyukur. Ni kita duduk masalah sangat dengan rumah. Masalah sangat dengan rumah kita sendiri. Lepas tu kita nak duduk ke mana? Tu yang ada masalah jual rumah ni pergi duduk rumah ni pula. Ada masalah jual rumah ni pergi duduk rumah ni pula. Cuba kita bersyukur. Alhamdulillah ada tempat berteduh. Tak payahlah duk pergi menumpang rumah orang. Lepas tu haji ni hantu syaitan. Syaitan hantu ni tuan-tuan, tak boleh nampak, tak boleh tengok. Oh, kadang kata ada orang kata duk nampak pimai-pimai. Dah nampak tak kat gambar kata gitu. Buat tak kat gambar. Lah ni zaman orang semua ada kamera belakang. Duk memang saya dia kata, mak ngoh dia duk nampak ustaz bila main. Hitam lalu kot tu. Tak kat gambar, aku nak tengok. Awak tak kat gambar, kok mak ngoh hantu bohong kok. Tu cerita. Kadang-kadang cerita-cerita yang macam ni menyebabkan hidup tak tentera. Bakal ni tuan-tuan dalam perubatan moden ni tuan-tuan, kadang-kadang ada nampak macam-macam apa semua tu, bukan nampak dia ada masalah mata. Betul, ada masalah mata. Dia kelih kono mata siap nampak macam hitam. Kalau kono, yang ni kau ni pergi cek di klinik, cek di hospital tengok mata hang ada masalah, juling kan ke mana kan? Ada benda kadang. Dia kata ini syaitan, tapi bila pergi cek ada masalah mata dia. Lepas tu dia pergi cerita kat orang pula, nampak hitam tu, nampak siap lah kau ni apa semua. Dia ada masalah mata. Lepas tu cerita kat orang, sampai satu rumah takut habis. Nah, habis semua. Kena picit. Mata ni ada masalah, dia nampak benda ni. Sedangkan tuan-tuan, pada asasnya sebut syaitan ni tuan-tuan, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Itu apa dia? Itu asas dia. Kalau nampak, kenapa dia nampak satu dua ni, sedangkan syaitan penuh, jin-jin iblis penuh ada ni. Kalau nampak, bukan satu saja, nak berjalan pun tak boleh, banyak sangat. Faham tak? Jadi ingat, Allah Ta'ala sebut syaitan ini tidak boleh ganggu kepada orang yang beriman dan kepada orang yang bertawakal. Kadang-kadang banyak sebab yang saya pun jumpa banyak. Dia bukanlah kena ganggu tak mana sangat, dia nak kepada perhatian. Bila dia menjerit, dia apa orang pakat hurung, dia pakat bagian, dia seronok lagu tu. Kadang-kadang tuan-tuan kita kena nasihat sama orang yang macam ni. Bila kita pergi tengok, dia kata kena gangguan, padahal bukan ada gangguan apa, dia buat-buat. Ada, bila kita tanya daripada hati ke hati, memang dia buat-buat. Saya selalu sebut, kita kena fikir panjang hak buat-buat ni. Menjerit sana, menjerit, loncat sana, loncat sini. Kita ada jiran-jiran. Kita ada jiran-jiran. Jiran-jiran tahu sak-sak loncat, sak-sak terkajar dinding, sak lompat sana, lompat sini. Pasal apa? Diganggu oleh syaitan. Diganggu oleh pelesi. Diganggu oleh saka-saka. Jiran-jiran tak kata saka, tak kata pelesi. Jiran-jiran kata gila. Kena pula
Dia tu anak dara. Esok orang nak pergi Minang kan, nak pergi Minang, dia orang tanya jiran-jiran. Han kata jaga. Han pergi menikah dengan dia tu apa semua tu. Dia tu ada gila. Esok tangkit gila tu turun ke hang. Masalah tuan-tuan, kita cuba merosakkan keturunan kita. Ingat. Kena kuatkan sikit. Tak, tu cerita. Hak dok kata nampak sana, nampak sini, rupa sana sini, lah semua tangan ada handphone belakang. Takat gambar tunjuk. Ni dia ni, saya takat gambar. Tak pernah bertakat gambar. Tu dah habaq kata nampak. Bang tak kepala sekali. Betul, menyusah orang. Ni cerita dia. Bahawasanya syaitan, kita tak nafikan syaitan ada. Gangguan syaitan ada. Memang ada yang tu. Nah itu. Bahawasanya syaitan itu tiada baginya kekerasan atas orang yang beriman. Apa makna kekerasan? Dia tak ada kuasa atas orang beriman. Dan orang yang atas Tuhan mereka itu berserah. Arti syaitan tiada upaya tipu orang mukmin dan orang yang berserah pada Allah, kerana tiada boleh langkah suruh dan tegah Allah Ta'ala. Suruh tegahnya. Innama sultanuhu ala alladhina tawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Hanya kekerasannya itu atas segala mereka yang beri perintah mereka itu akan dia, syaitan. Dan segala mereka yang mereka itu dengannya Allah Ta'ala itu syirik. Tadi kan Allah Ta'ala sebut syaitan dia tak boleh ganggu orang beriman dan orang yang bertawakal. Syaitan tak boleh melakukan kekerasan kepada orang beriman dan orang yang bertawakal. Tak boleh. Betul tuan-tuan. Kalau kita duk cerita kita ni kena ganggu, kena rasuk, kena gigit dengan jin sak malam-malam, apa dia? Kita cerita apa kat orang? Bukan cerita pasal syaitan tu dah. Cerita tentang kelemahan kita. Cerita tentang kelemahan kita, kita dikalahkan oleh syaitan. Macam saya cerita kat tuan-tuan, minta maaf hari ni tak larat. Semalam syaitan kacau. Jin duk kacau saya semalam, hari ni tak larat. Tuan-tuan nampak ustaz macam mana? Ustaz jin pun boleh kacau. Jin pun ganggu dia. Itu. Jadi, nampak kelemahan kita. Kita kena ingat, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu seelok-elok kejadian. Tahu dah, jin pun takut kat kita. Syaitan pun takut kat kita. Kalau kita beriman. Dan kita sentiasa berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tak ada takut. Bahkan orang tua-tua saya selalu sebut duduk rumah hujung kampung, rumah pusaka, besar bukan main, runtuh dah sebelah. Dia duduk kat rumah tu kan? Duduk lama mana? 70 tahun dah duduk rumah tu. Ada nampak sekali pun tak pernah nampak. Tanya maklum tak takut tak ada. Takut apa? Awak tak takut malaikat ada? Yang ni tuan-tuan sekalian tak dengar pun kena kata gigit ngaji. Kena kacau dengan tu. Tak ada pun. Yang duk jadi ni kita pergi buka ruang kat dia. Malam-malam melepak sampai 2-3 pagi. Menyembah hoha-hoha apa semua. Padan lengahan syaitan masuk pun sebab hang buka ruang kat syaitan. Tu cerita dia. Kalau kita ni rajin beramal soleh, beriman pada Allah Ta'ala, apa hal pun kita buat bertawakal kepada Allah. Tu cerita. Tambah orang Melayu buka kedai lah, saya lemah dengar. Jual mi rebus je pun. Orang nu buat, orang ni buat, orang nu buat, orang ni buat. Yang mamak buka sampai 3-4 pintu, pinjau berpuluh-puluh, beratus-ratus, berpuluh-puluh cawangan seluruh Malaysia ni. Tak dengar pun cerita orang nu buat, orang ni buat. Lepas tu dia masuk pula dalam, dia kata pagi-pagi ustaz masuk tengok ada paku, ada dengan beretih. Dia tahu dengan apa dia penuh depan pintu. Tuan-tuan, kalau orang nak sihir kita, dia bukan macam tu. Takkan dia nak habaq. Takkan dia nak habaq ke dia nak sihir kita. Kalau main habaq kat saya, oh masuk-masuk dalam pintu ustaz macam-macam ada. Dengan pulut ada, dengan bubuk tabuk beras kuning lah. Macam-macam ada. Yang ni bukan sihir. Sebab yang ini orang panggil saja dia buat nak bagi takut. Tu cerita dia. Kalau sihir betul bukan macam tu. Dia akan rahsia. Memang nak bagi kena.
Tak ada. Kalau dia tahu berterabur gitu apa semua, dia pun tahu orang akan beringat. Orang akan baca ayat-ayat tertentu begitu begini apa semua. Kalau hadap tahu macam-macam masuk tengok depan rumah ada begitu ada begini ni, ini orang panggil kerja-kerja budak-budak nakal saja. Dan dia sendiri pun tak reti tak mana tentang sihir itu. Kalau dia reti dia tak buat lagu tu. Faham tak? Dia tak buat lagu tu. Nah ini kita lah ni senang. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tu yang disuruh Nabi pun sebut bila kita nak tidur dengan bangun tidur baca 10 kali bangun tidur, 10 kali nak tidur. Akhir surah Taubah dulu kita selesai dah kan. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 10 kali yang tu. Kamu hidup dalam keadaan selamat dan tidak boleh diganggu oleh sesiapa. Kita kena megah dengan ayat Quran. Bangga dengan ayat Quran. Daripada kita duk takut sana takut sini tak dikerja. Berubat ni sampai tok bomoh rata dah pi. Buka kedai 2 hari sakit tutup. Buka kedai pasal bukan payahlah tuan-tuan. Kalau orang nak sihir pun tuan-tuan, ilmu sihir ni dia kena mengaji betul-betul. Ada mengaji dia, ada ilmu dia, susah juga nak reti ilmu sihir ni. Panjang ilmu dia. Siapa yang pergi mengaji ilmu sihir cukup cekak sampai tahu tu payah. Kecuali macam kata tadi diganggu oleh syaitan yang menyebabkan kita sendiri pun hidup tak tenang. Tu Allah cerita ayat tadi. Beriman dan beramal soleh, laki-laki atau perempuan, Allah Ta'ala kurniakan hayatan thayyibah, hidup dengan keadaan baik. Kadang-kadang tuan-tuan, kawan-kawan pun tak suka. Bila pergi rumah ceritalah. Buang sana, buang sini. Maring je berbuang, malang kacau pula, buang pula. Adik-beradik pergi duk cerita tu tadi, dia gigit tadi duk nyuk ni. Cerita tak ada satu pun benda hak seronok. Siapa yang kata aku pun meluat dengar, tak larat dengar, malas pergi lantak pergi. Orang nak pergi rumah dia pun segan tau. Kerja dah cerita benda tak habis-habis. Kadang sampai puluh-puluh tahun. Dia dapat ada hayatan thayyibah tadi. Dia. Kita jangan masuk dalam golongan tu. Bila dah masuk dah, kita kena tipu dengan syaitan. Sampai hidup kita ni Allah, orang nu buat risau yang ni. Kadang-kadang buat kenuri. Pakat main pos semua. Dalam ramai-ramai ada juga yang buat main hantar. Pulak dah. Baru dapat menantu kemarin. Duduklah rumah tak keluar lah. Bukan pasal orang hantar. Hang tu diri lama tu. Tak larat lah 2-3 hari. Tu cerita. Dia kata gigit taman tak pinggan. Dia nyuk. Mana yang pergi buat? Tanya mak bapa. 75 ni bukan hantu gigi. Memang orang semua sakit pinggang. Tahu dah. Ni susahlah kita. Jangan hidup tak bahagia kalau macam tu sentiasa. Ingat. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah tempat kita bertawakal. Serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk banyak sangat. Jangan kacau. Memang kerja syaitan ni ganggu anak Adam. Tu kerja dia. Tapi ada dah ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turun yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kul ada. Bismillah 41 kali ada. Ayat kursi ada. Lau anzalna ada. Semua tadi hujung surah Taubah ada. Bacalah. Lepas tu bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kamu tenang. Faham? Jangan banyak sangat yang menyebabkan hidup sentiasa ghuflah. Apa ghuflah? Serabut kepala otak tak habis-habis. Itu. Habis. Innama sultanuhu 'ala alladhina tawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Hanya kekerasan itu atas segala mereka yang beri perintah mereka itu akan dia. Pasal apa syaitan ganggu ni macam mana? Apabila kamu beri perintah akan dia. Pasal apa? Kamu selalu minta lindung dengan dia. Dengan apa? Dengan syaitan. Sebab tu syaitan kacau kamu. Kalau kamu letak syaitan di tepi, pada Allah kamu bertawakal, tak ada masalah. Pasal apa kamu diganggu oleh syaitan? Kamu selalu minta lindung kat syaitan. Kalau pergi berubat cara syaitan. Kalau minta tolong untuk bemo cara syaitan.
Sasak minta kat Tok Kamat ni, minta Tok Kamat ni, minta tolong saya, minta tolong sini. Tu dah percaya pula benda-benda yang syirik. Itulah syaitan kacau kamu. Allah penjelaskan pada kita. Faham tak? Lah ni bertawakal pada Allah Ta'ala, teruskan amal ibadat kita, amal soleh kita. Kalau kita buat amal jenis tahajud, teruskan tahajud setiap malam. Kalau jenis kita rajin baca Quran, jadual kita baca Quran, jadual kita berzikir, jadual kita sunat duha, kita sunat duha, jadual kita mengaji, ikut jodoh elok-elok. Mana ada syaitan nak kacau? Kecuali kamu suka minta tolong pada syaitan, tak minta tolong pada Allah, syaitan kacau. Dia seronok. Syaitan duk takut kat kamu, tiba-tiba kamu takut kat dia. Akhirnya kamu minta tolong pada dia. Orang ini diganggu oleh syaitan. Ingat? Itu. Saya selalu sebut, berubat sendirilah. Tak payah pergi jumpa bomo ni. Sendirilah berubat. Ni apa, bacalah ayat-ayat apa. Buatlah amalan sendiri dan bertawakallah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cerita. Kadang-kadang habis duit berpuluh ribu dah habis. Berpuluh ribu dah habis. Ni duk gigit tengkok ni. Pergi sana, pergi sini. Pergi cek hospital, bukannya gigit, darah tinggi. Lah orang makan ubat darah tinggi, padang duit habis banyak dah. Itu masalah tuan-tuan sekalian. Ingat. Dan segala mereka yang mereka itu dengannya Allah Ta'ala itu syirik. Dan segala mereka yang mereka itu dengannya dengan Allah Ta'ala itu syirik, mensyirikkan Allah Ta'ala. Arti syaitan kuat atas orang yang ikutnya dan orang yang syirik. Syaitan kuat atas orang yang ikutnya. Cerita dia, jangan ikut syaitan. Tu je. Jangan ikut syaitan. Ada kadang-kadang kita takut nak tidur. Macam saya kata tadilah, rumah Allah bagi rezeki pada kita. Kadang bukan rumah tak cantik, rumah cantik. Buat ratus-ratus ribu sebagai rezeki tempat kita berlindung benang. Tapi malam-malam mari duk mimpi, duk tarik kaki tidur. Selalu dia cerita betul lah, tidak tarik kaki. Gitu. Pas pada tu pula duk turun, duk bunyi air, duk malam-malam tak ada siapa buka ayat pun, bunyi orang mandi. Itu. Lepas tu kita pun ikut, tak yalah, tak duduk lah rumah ni, jual buat, ikut syaitan. Pergi duduk, ada masalah lain pula, pergi ada. Cerita jangan ikut syaitan. Kalau syaitan sungguh jangan ikut dia. Padahal bukan syaitan pun, just kita kaki penakut. Ada dulu bukan ada pantun apa. Saya ingat apa semua ni. Tak ingat dah. Apa melukuk tepi gantang. Apa? Lupa dah tu. Orang yang takut akannya hilang tu. Nampak tunggu disangka hantu apa semua tu. Akan dia hilang, nampak tunggu pun kata hantu. Tak ada apa pun. Tu. Innama sultanuhu 'ala alladhina tawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Wa iza baddalna ayatan makana ayat wa iza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar. Dan apabila kami tukar satu ayat itu pada tempat satu ayat, dan Allah Ta'ala terlebih ketahui dengan barang ditukar itu, berkata mereka itu kafir-kafir, maka hanya engkau berbuat-buat ayat ini daripada diri engkau ya Muhammad, bukan daripada Allah Ta'ala. Habis ayat tadi. Ayat tadi ingat, pegang betul-betul lagu tu. Masa kita tak banyak, Allah hantar kita ke dunia untuk kita melakukan amal ibadat. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi kalau kita duk kaluk ni, duk fikir pasal hantu ni, duk fikir pasal bilik ni ada penunggu, duk fikir pasal bilik ayat apa semua ni, jiwa kita berserabut sampai kita mati lagu tu saja. Itu yang syaitan nak sebenarnya. Lah, kita tak nafikan syaitan ada, dan memang tak boleh nafikan. Ini makhluk yang Allah Ta'ala jadi, jin dan syaitan yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Tapi kita kena ingat, siapa makhluk paling tinggi? Manusia.
Kalau kita dah layan dia, kita tak ada kerja. Macam saya kata tadilah, mungkin tuan-tuan pun ada kok orang yang macam tu. Pi je rumah dia, ceritalah orang ni buat, orang ni buat. Pi je rumah dia, ceritalah kena gigit tanah, kena gigit tanah. Sentiasa sampai puluh-puluh tahun. Sampai kita pun meluat nak pi. Tak payah pi tanya apa habak, tak payah dah. Kalau tanya apa habak, patah muka tadi. Nada, tak bunyi pun kalau tanya apa habak. Alhamdulillah lah, syukur dengan nikmat Allah. Tak pernah bunyi. Itulah syaitan kacau. Faham? Hidup sentiasa lagu tu. Ada, saya pun ada 3 orang lagu tu. Tuan-tuan pun ada lagu tu. Kita jangan jadi golongan yang macam tu. Faham? Sampai bila pun dah habak, sampai bila? Kalau kata aku daripada kecil-kecil ketua dah dengar bahasa sama. Tak payah ni. Buat ibadat bagi elok macam sebut tadi. Habis cerita tu syaitan kacau kita. Syaitan tak boleh kacau orang beriman dan orang yang bertawakal. Tak boleh kacau. Nah itu. Sengah kadang-kadang orang kuat tu. Dia nampak sungguh macam lantak api lah. Nada, lantak api lah. Kalau abang nak kacau apa semua, tak ada kalau apa. Tuan-tuan sekalian, syaitan mencabut lari begitu. Dan apabila kami tukar satu ayat pada tempat satu ayat dan Allah Ta'ala terlebih ketahui dengan barang yang ditukar, yang ditutur itu, berkata mereka itu kafir-kafir, hanya engkau berbuat-buat ini Quran pada diri engkau ya Muhammad, bukan daripada Allah Ta'ala. Orang kafir ni, dia tak ada alasan nak tolak Quran. Cuma dia cari. Bila ayat Al-Quran mula kata begini, esok kata begini, kemudian kata begini, dia kata ni bukan ayat Quran, Muhammad yang buat. Pasal apa? Kalau kalam Allah Ta'ala takkan nak tukar-tukar. Ada ayat-ayat yang Allah turun beberapa kali, macam ayat Arak. Mula ayat Arak ni cerita tentang arak ni tak bagus, tak diharamkan lagi. Lepas tu cerita pula ketika nak semayang jangan minum arak. Bagi orang yang faham, arak ni memang tak bagus dah. Lepas tu satu peringkat lagi, rijsun min amali syaitan fajtanibu. Arak ni najis, kerja syaitan, kena jauh. Masa itu arak diharam mutlak. Kenapa? Bila minum arak dia menjadi bergaduh, bertengkar, bercakaran sama sendiri apa semua. Islam mengharamkan arak. Kenapa? Merosakkan makhluk. Bawa-bawa ni pun kita dengar tak berhenti tentang arak ni. Bawa kereta langgar orang mati, tinggal anak yatim, anak masih kecil, mati suami isteri kerana angkara orang minum arak. Jadi haramkan arak ni berperingkat-peringkat. Mereka kata kalau Allah Ta'ala pasal apa tak turun sekaligus? Kenapa berperingkat-peringkat? Cerita dia orang nak tolak, orang tak maaf. Nah ini baik. Lalu dia kata Quran ini Muhammad buat. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka itu tiada ketahui hakikat Quran dan faedah tukar itu. Mereka tak tahu dan mereka tak mengaji. Kenapa ayat turun berperingkat-peringkat? Macam ayat tentang hamba. Sampai ke hari ini pun hamba itu hukumnya masih ada, tapi hamba dah tak ada. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kebaikan memerdekakan hamba. Nabi mengajar tentang kebaikan merdekakan hamba. Akhirnya hamba tak ada di berperingkat-peringkat. Dia cerita dia. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka itu tiada ketahui. Yang nak komplain Quran, nak komplain Nabi Muhammad ni, mereka sendiri pun tak tahu, mereka sendiri pun tak faham. Ngaji bagi faham. Sebab tu bila kita mengaji ayat Al-Quranul Karim ni, di samping kita dengar hukum hakam dia, kita tahu macam mana cara Allah Ta'ala bercerita, cara Allah Ta'ala menerang. Macam Allah panggil, kadang-kadang dia panggil ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru, ya ayyuhan nas. Nah itu cara kehebatan ayat Al-Quran dan susunan-susunan ayat tu. Ini panggil mukjizat Quran. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik
bal haqqi min rabbik qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Dan kata olehmu ya Muhammad, telah turun akan dia Quran ini oleh Ruhul Qudus. Siapa dia Ruhul Qudus? Ruhul Qudus, roh yang suci. Apa suci? Suci daripada dosa, suci daripada kesalahan, suci daripada maksiat. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Ruhul Qudus, Jibril. Kerana menetap akan hati segala yang mukmin dengan sebab iman percaya mereka itu dengan Quran. Quran ini diturunkan oleh Ruhul Qudus daripada Allah Subhanahu wa taala, dibuat turun oleh Ruhul Qudus, roh yang suci. Siapa dia roh yang suci? Malaikat Jibril. Bila Quran dibuat turun ini menetapkan hati orang yang beriman. Menetapkan hati. Sebab tu orang beriman bila belajar Quran, hati dia tetap, tak bergenjak dah. Yakin. Iman di mana? Tetap, tak bergenjak dah. Macam tu. Sebab tu kita tenang. Tuhan yang esa, Tuhan kita esa, tak ada bergenjak dah. Allah yang esa, Tuhan yang esa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Marilah siapa pun, Tuhan kita satu. Ada nak bergenjak lagi? Orang kata begini, orang cerita Tuhan begini, ceritalah macam mana pun, kami tetap kul huwallahu ahad. Kata olehmu, Allah itu esa. Bahkan sampai mati dia pegang kalimah tu. Dan nak mati pun dengan kalimah tu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan hukum hakam tetap. Sebab tu tuan-tuan jangan hina ulama. Ulama faham Quran lebih daripada kita. Kadang-kadang dengan sebab ulama mempertahankan hukum-hukum dalam Al-Quranul Karim dicerca dan dihina. Yang sedihnya yang cerca itu orang Islam. Akhirnya orang nampak kebenaran. Bila nampak kebenaran, yang cerca tu tak mau berpatah balik. Kenapa? Sombong dan ego. Ni yang jadilah ni. Dia tak mau bergenyak apa yang Allah tak sebut dalam Quran. Walaupun orang hina, orang ejek. Tambah zaman sekarang, zaman dunia terbuka. Siapa boleh komen, siapa boleh hentam, siapa boleh cerita, siapa boleh buat video, macam-macam boleh buat, tulis macam-macam. Ada nak berubah? Tak. Orang beriman, dia tetap dengan pegangan Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran turun itu menetapkan hati orang beriman. Tak goyah. Kecuali orang yang tak faham Quran. Nah itu. Kata olehmu ya Muhammad, telah turun akan dia Quran ini oleh Ruhul Qudus Jibril kerana menetapkan hati segala orang yang beriman. Sebab tu kita tenang. Sebab tu disuruh kita beriman. Bila kita beriman, hidup kita ni tenang. Pasal apa? Macam tadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Pada Allah kita bertawakal. Kita pegang pada Allah Taala. Dalam bab rezeki kita yakin rezeki Allah jamin. Kita berusaha berikhtiar. Kalau rezeki kita ada, hati kita tetap. Bila sampai masa, contoh ada rumah terbakar, rumah dia terbakar, ini takdir yang dijanjikan oleh Allah sejak pada azali. Dia terima. Bahkan kadang-kadang orang menghadapi saat-saat yang pilu sangat, anak dia mati, sedih, berat, hati dia nak tangguh. Tapi ada dia reda tak? Dia reda. Kenapa? Hati dia tetap. Kerana ini janji Allah sejak pada azali lagi. Takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qada Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa pun boleh pindah dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau hati tak tetap tu, kita kena memperkemaskan iman kita lagi supaya hati kita jadi tetap. Nah, hati jadi tetap. Hidup sebagai orang beriman ni tenang, tak ada kalut. Kita yakin dengan benda-benda yang berlaku selepas daripada mati. Janji-janji syurga, janji-janji neraka, yakin. Kenapa? Allah cerita dalam Quran, hati kita tetap. Yang kita mengaji Quran ni pasal apa?
Kita mengaji, kita nak dengar apa yang Allah sebut dalam Quran, kita nak pegang, nak ikut. Bukan kalam orang lain. Kalau kalam manusia, kita nak dengar dulu dia kata. Dia kata apa nak dengar dulu. Boleh terima ke tak boleh terima. Kalau terima kita ikut, tak terima kita buang tepi. Ini kita dengar cakap manusia. Tapi kalau kita dengar tafsir Al-Quranul Karim, tak boleh ubah dah. Tetap lagu tu. Menetapkan hati orang yang beriman. Balik rasa lega. Lega maksudnya, oh Allah Ta'ala kata macam tu. Lega sepatutnya, tetap. Macam tadi lah. Allah sebut orang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang melakukan amal soleh dan beriman, Allah kurniakan kehidupan yang baik. Pegang tak ni. Pasal apa hidup aku tak baik, tak tentera. Aku kena mempertingkatkan amal soleh aku lagi. Tak mana lagi tak kena. Balik genung. Pasal apa rasa tak tenteram dalam rumah ni? Tak mana tak kena. Nak tenteram lagu mana, Quran pun tak baca dalam rumah. Nak tenteram lagu mana, dalam rumah pun ada yang tak semayang, tak puasa. Nak tenteram lagu mana, dalam rumah pun pakat buat maksiat. Kita tahu, kalau betul-betul ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan ketenteraman. Macam orang pergi duduk pondok, kan ada apa kalau ikut dunia? Pondok cabut buruk duduk tu kecil sempit apa semua, dia tenteram. Pasal apa? Penuh dengan amal soleh. Amal soleh tu cerita. Pegang tu. Bila kita baca ayat Al-Quranul Karim, berpegang dengan ayat Al-Quranul Karim, kita selamat. Dan orang beriman kena berpegang dengan Quran. Nak pegang apa lagi? Quran kata lagu tu lah aku. Tak ada ubah, tak ada pindah dah. Marilah siapa cekik bunuh pun aku tak ubah dah. Itu orang beriman. Baik. Dan kata olehmu ya Muhammad, telah turun akan dia Quran ini oleh Ruhul Qudus Jibril, kerana menetap akan hati segala orang yang mukmin dengan sebab beriman, percaya mereka itu dengan Quran daripada Allah, bukan daripadaku, kerana menghidayah jalan agama yang betul. Allah turunkan Quran tu nak tunjuk ni jalan agama yang betul. Hidayah ni hak betul. Kita pun kalau tak pegang Quran jadi macam pok-pok tu lah. Tak ada panduan, ambil lembu buat Tuhan. Tak ada panduan, ambil kayu buat Tuhan. Tak ada panduan, ambil batu tepa-tepa jadi patung, ambil dia buat Tuhan. Tak ada panduan, ambil batang salib buat Tuhan. Ni turun petunjuk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata olehmu, Tuhan itu esa. Tuhan itu tempat seluruh makhluk bergantung. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tu tak beranak dan tak diperanakkan. Lagi Tuhan punya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu, Allah itu tidak kufu dengan sesuatu. Selagi mana aku boleh bayang, boleh nampak dalam kepala itu ahad. Allah tak sama dengan sesuatu. Kuat. Lagi laisa kamitslihi syai'. Tidak seumpama sesuatu. Selagi mana boleh bayang, boleh nampak, boleh tergambar dalam kepala kita, itu syai'un. Allah tak sama dengan sesuatu. Faham? Dan menyukai bagi hati segala orang yang muslimi. Quran ini apa dia? Menyukai bagi hati segala orang muslimi. Orang Islam hati dia suka dengan Quran. Suka. Sebab tu kalau kita mengaji tafsir Quran ni, cuba tanya hati kita, suka ke tak? Kalau suka, orang mukmin. Benda-benda melibatkan Quran ni suka. Ngaji Quran, baca Quran, orang tafsir ayat Quran, hukum Quran, gembira kita. Mudah-mudahan kita ada sikap gembira dengan Quran, suka. Nah itu. Baik, kita mai ramai-ramai ni lah. Wa busyra lil muslimin, gembira bagi orang muslim. Allah turunkan Quran ni nak bagi kita gembira. Tak tahulah hidup tak baca Quran, tak tahu nak jadi apa. Hidup tak mengaji Quran, mana ada gembira? Gembira orang mukmin, wa busyra lil muslimin.
Dengan Quran yang Allah turun, gembira bagi orang mukmin. Innamal mu'minuna alladhi, orang beriman tu, iza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibaca ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah iman. Tambah iman. Iman kita ni tuan-tuan macam apa? Macam mangkuk, macam besen. Masuk air tambah, masuk tambah, masuk tambah, masuk tambah sampai penuh. Hati kita ni, dalam hati kita ni ada iman, dalam iman tu kena isi Quran. Bila baca ayat Quran, zadathum imana, bertambah iman, bertambah iman, bertambah iman, bertambah iman. Iza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibaca ayat-ayatnya, zadathum imana, dan bertambah iman mereka itu. Jadi ni kita main mengaji ni apa dia? Nak tambah iman. Beriman tak lagi? Beriman dah, nak tambah lagi. Nak tambah, nak tambah, nak tambah. Nak tambah iman ni dengan apa? Dengan Quran. Bila iman bertambah, apa dia? Busyra lil muslimin, gembira hidup sebagai orang muslim. Orang kata tua-tua ni nak ada apa dah? Tak ada hak seronok lah. Siapa kata? Tenaga tak banyak, makan tak lalu dah, rupa parah tak lawa dah, tak ada apa dah. Lepas tu nak seronok apa? Ada hak seronok. Apa dia? Ngaji Quran. Busyra lil, makin seronok, makin seronok, makin seronok. Orang tak tahu ni nikmat tua. Bahkan orang tua-tua bila dia belajar, bahkan makin seronok, makin seronok, makin seronok. Tu cerita dia. Jangan kata tak ada nikmat dunia ni. Nikmat makan mungkin kita kurang dibanding dulu. Nikmat tenaga mungkin kita kurang dibanding dulu. Seronok jalan sana sini apa semua mungkin kita kurang berbanding dulu. Tapi penuhkan hati kita, iman kita dengan Al-Quranul Karim. Ini kegembiraan yang sejati. Biarlah kita mati dengan Quran dan berkawan dengan Quran sampai bila-bila. Itu habis. Walaqad na'lamu annahum yaqulu innama yu'allimuhul bashar. Wallahu a'lam. Azai kita sambung kitab kedua macam biasa.